Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Ustazah Siti Saidatul Akmal dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada pagi ini kami dari kumpulan 2 kelas CTU 241E31 akan membentangkan tentang pengharaman riba demi kemaslahatan pengguna. Tajuk ini akan dibentangkan oleh saya sendiri, Yulianti binti Jupri, Harif Hakimi bin Abidin, Muhammad Nazmi bin Suhaimi, Nur Fatia Khairia binti Nurbit, Nur Najibah Wajihah binti Abdul Rashid. Terdapat 5 perkara yang akan kami terangkan pada pagi ini adalah pendahuluan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan, serta kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ingin memberi keterangan tentang riba. Pendahuluan. Secara definisi, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan. Secara umum, semua tambahan terhadap pokok, hutang, dan harta. Untuk membezakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, hutang dan harta ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ribun dan riba. Ribun didapatkan dari muamalah, jual beli yang hukumnya halal. Sedangkan riba adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan hutang barang yang waktu akhir pelunasannya tidak tentu. Secara istilah, riba adalah kelebihan ataupun tambahan dalam pembayaran hutang jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Hukum riba. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dalam Islamnya hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktikkan selama ini dalam kehidupan seharian. Bahkan agama samawi semuanya melarang praktik riba. Mendapatkan keuntungan dari riba dapat menghilangkan sikap tolong-menolong, menimbulkan permusuhan, dan sangat menyusahkan apabila pemberi riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Riba adalah usaha mencari rezeki yang tidak dibenarkan, serta dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama, riba falt, ataupun tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Hal yang dilarang di sini adalah kelebihan dalam ukuran. Kedua, riba kardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang ketiga, riba yad, yaitu jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Misalnya, jual beli emas dan perak yang penyerahannya barang ditunda sampai harga itu naik ataupun turun. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya, membeli haiwan, namun pembayarannya diberi jarak waktu yang tidak menentu, padahal haiwan itu harus diberi makan oleh si penjual tiap hari. Hadis riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasup syaitan dengan terhuyung-hayang karena sentuhan syaitan. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diambilnya dahulu adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesiapa yang mengulangi, maka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Terdapat 3 objektif yang kami perolehi berdasarkan kajian ini. Objektif yang pertama adalah untuk menganalisis perbezaan riba dan kadar faedah perbankan konvensional. Selain itu, objektif yang kedua adalah untuk mengetahui hikmah pengharaman riba. Perkara ini signifikan agar kita dapat meninggalkan perbuatan buruk tersebut supaya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali, objektif yang ketiga adalah untuk mengetahui tentang konsep al-salam yang bercanggah dengan hukum Islam. Hal ini penting agar kita dapat meninggalkan kepercayaan dan kefahaman yang bercanggah dengan agama Islam. Semua objektif di atas perlu diketahui agar hidup sentiasa diberkahi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan membentangkan tentang perbezaan antara riba dengan kadar faedah perbankan konvensional. Riba merupakan individu yang menyediakan pinjaman wang dan menerima deposit. Manakala, perbankan konvensional merupakan sistem berasaskan perkhidmatan kewangan. Dalam riba, jaminan atau cagaran diperlukan sebagai langkah keselamatan untuk bayaran balik hutang. Manakala, perbankan konvensional memerlukannya sebagai langkah pencegahan untuk mendapatkan semula jumlah hutang. Selain itu, riba boleh dilaksanakan jika memiliki wang secara fizikal, berbeza dengan kadar faedah perbankan konvensional yang boleh dilaksanakan tanpa memiliki wang secara fizikal. Akhir sekali, riba akan dikenakan tetap berdasarkan perjanjian pada awal kontrak, manakala perbankan konvensional tidak tetap dan berubah pada bila-bila masa sahaja. Saya Muhammad Nazmi bin Suhaimi sebagai pembentang seterusnya, dan saya akan membentangkan berkenaan kajian literatur. Merujuk kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi, telah ijma' ulama' bersetuju bahawa riba merupakan dosa besar dan ia juga telah diharamkan oleh semua agama lain. Terdapat pelbagai hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba di dalam Islam. Menurut Profesor Yusof Al-Qardawi di dalam bukunya iaitu Tunda Memahami Halal Haram, beliau telah memberi 3 hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba di dalam Islam. Yang pertama adalah pemberi pinjaman tidak akan hanya bergantung pada bayaran pinjaman bagi menyara kehidupan harian mereka. Yang kedua adalah bagi mengelakkan putusnya hubungan silaturahim, terutamanya bagi pihak peminjam dan orang yang meminjam. Yang ketiga, bagi mengelakkan pengambilan harta orang lain tanpa barang ganti. Seperti yang diketahui oleh kita, di dalam sistem riba, orang yang meminjam perlu membayar hutang mereka dengan bayaran yang lebih, tetapi tidak mempunyai barang ganti bagi duit lebihan tersebut. Metodologi kajian. Tajuk ini bertujuan menjelaskan konsep al-salam yang bercanggah dengan penerimaan faedah riba sebagai pendapatan halal yang dicadangkan oleh pemikiran Islam moden dan didapati bertentangan dengan konsep al-salam yang sebenarnya. Oleh itu, kaedah kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif menggunakan kaedah analisis kandungan. Penyelidikan kualitatif ialah proses mencari maklumat untuk pemahaman berdasarkan kaedah pengumpulan data yang biasa digunakan semasa meneliti isu sosial. Melalui kaedah analisis kandungan yang digunakan adalah untuk menerangkan secara objektif maklumat yang disebarkan, yang telah dicetak, disiarkan atau digambarkan dengan perkataan, gambar, simbol, idea, tema dan apa-apa maklumat yang telah disebarkan dengan mendengar, mendapatkan dan melihat teks kandungan. Oleh itu, pengumpulan data melalui analisis kandungan dapat memberikan maklumat berkaitan masalah dan isu yang dikaji. Kaedah analisis kandungan yang digunakan dalam tajuk ini bukan sahaja dapat mengumpul maklumat tentang bentuk dan larangan rentenir seperti alkohol,
tetapi juga mengumpul fakta berkaitan jenayah mengutip retenir sebagai pendapatan halal. Pandangan ulama kontemporari bahawa hikmah riba diharapkan juga dianggap bercanggah dengan pandangan pemikir moden yang menghalalkan riba. Maklumat yang diperolehi melalui kaedah analisis kandungan menggunakan dalil Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menganalisis dengan kaedah perbandingan berterusan untuk membuat kesimpulan yang tepat. Dengan menggunakan kaedah kajian ini, dapat disimpulkan bahawa pengharaman riba menepati maqasid syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Penciptaan masalah Jalb al-Masalih melalui syarat Islam dan kebebasan daripada kejahatan Daf al-Mafasid seterusnya melanggar pandangan pemikiran Islam moden. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Najibah Wajihah. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Secara ringkasnya, apa yang dapat kita simpulkan dari topik ini ialah riba adalah diharamkan dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah pun menjelaskan bahawa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas membuktikan bahawa riba adalah suatu larangan yang sangat ditegah oleh Allah. Dengan ini, sesuatu larangan Allah adalah dosa besar jika seseorang terlibat dengannya. Penurunan ayat Al-Quran ini menyeru kita untuk berfikir dengan lebih mendalam mengenai akibat atau kesannya apabila kita terjebak dengan perbuatan riba. Hal ini kerana riba akan membuatkan orang kaya menjadi lebih kaya, orang miskin akan bertambah miskin. Terusnya, riba akan menyebabkan hasad dengki dan berlakunya penindasan. Hal ini berlaku apabila ketidakadilan semasa aktiviti jual beli, hutang dan pemiutang dan apa-apa saja aktiviti yang melibatkan transaksi wang. Itu kesan terhadap masyarakat. Untuk individu pula, hidup tidak akan diberkati oleh Allah. Harta mereka yang terbabit dengan riba mudah hilang dan habis melalui jalan yang tidak berfaedah sehingga dia rasa miskin dan fakir walaupun mempunyai wang yang banyak. Bukan itu sahaja, harta itu juga menjadi sebab pemilik untuk melakukan maksiat, kefasikan dan menghinakan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, hilanglah sifat amanah, cenderung kepada rasuah, penipuan dan tamak haloba. Oleh itu, kita mestilah berwaspada dengan amalan riba yang semakin berleluasa pada zaman kini. Kita seharusnya menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, belas kasihan dan sebagainya. Hal ini dapat membantu kita untuk mengeratkan lagi silaturahim dalam masyarakat serta dapat meningkatkan lagi ekonomi sekiranya tidak berlakunya riba. Sekian daripada saya, terima kasih.